Akhirnya, selepas 2 tahun, Forum Ekonomi Sedunia ataupun World Economic Forum 2022 kembali diadakan bermula 22 hingga 26 Mei 2000, depan. Lazimnya pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin-pemimpin terkemuka dunia dan juga perniagaan, malah selebriti yang paling berpengaruh dunia akan berkumpul di Bandar Pergunungan Davos di Switzerland pada bulan Januari. Tapi tahun ini ditangguhkan hingga bulan Mei. Tahun ini mengangkat tema Working Together, Restoring Trust. WEF 2022 di Davos ini menjadi platform terbaik untuk pemimpin dunia membentuk kerjasama dan polisi untuk masa mendatang. Apa yang kita dapat jangkakan? Editor Kanan Niaga Awani Najib Arif bersama dengan kami pada petang ini. Najib, tak sabar nak pergi Davos dan juga mungkin dapat diceritakan. Kerana kritik ada yang cynical tentang penganjuran WEF Davos, kerana ada yang kata bahawa inilah event ataupun acara untuk top 20 elitis dunia. Tak sampai top 20 pun. Mungkin yang paling-paling kaya dan paling-paling berpengaruh yang menentukan segala-galanya dan tidak memberikan impak kepada akar umbi. Ada kritikan juga mengatakan bahawa itu dah berubah dalam 5 tahun kebelakang ini. Tapi inilah acara WEF yang pertama selepas 2 tahun COVID-19. Pada pandangan Najib, apa yang dapat kita jangkakan dengan penganjuran WEF 2022 tahun ini? Saya kira WEF ini perlu dilihat dalam konteks ia menjadi satu wadah ataupun platform yang mengumpulkan. Ini adalah antara satunya platform yang mengumpulkan semua pemimpin dunia, pemimpin perniagaan, NGO dan sebagainya membincangkan pelbagai topik yang menghambat dunia pada ketika ini. Dan bagaimana kesannya kalau kita lihat, memanglah kebanyakannya dianggap sebagai golongan elitis sahaja yang pergi ke sana kerana tempatnya pun di Davos kalau kita lihat. Tapi pada akhirnya bagaimanakah kesan berantai isu dan segala solusi yang dibincangkan di Davos itu dibawa ke peringkat negara masing-masing. Saya bagi contoh, kalau tahun ini kita melihat antara tumpuan utama yang saya kira menjadi tumpuan pada Davos kali ini, kerana betul apa yang Zul katakan, sepatutnya Januari berlangsung tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 Omicron ditunda kepada minggu hadapan bulan Mei, 22 hari bulan. Pada Januari itu sepatutnya belum lagi lah di krisis Ukraine itu melanda sebagai contoh. Tapi kali ini sudah melanda, mungkin berbeza topik itu. Dan perkaitan itu semakin besar kepada Ukraine saya kira. Cuma saya kira antara yang akan dibincangkan dalam WEF pada kali ini adalah soal security tenaga akan menjadi keutamaan. Kenapa? Kerana kita melihat bahawa satu, inflasi meningkat di kebanyakan negara maju. Amerika Syarikat saja 8.3% terbaru. Masih lagi tertinggi dalam 4 dekad. Di Malaysia masih lagi terkawal 2.2%, di UK tidak terkawal, di Eropah dijangkakan ada kemelesetan ekonomi. Semua ini akan membawa kepada rantau Asia. Jadi kita perlu bersiap sedia dengan perbincangan ini. Security tenaga kerana dengan harga minyak yang mahal pada ketika ini, dengan perang di Ukraine yang melanda pada ketika ini, security tenaga tidak menjadi tumpuan utama. Sebab itu fokus mereka adalah bagaimanakah transition secara berhemah dapat dilakukan dalam soal penggunaan tenaga. Kepada tenaga diperbaharui, kepada ESG dan sebagainya, ini dapat dipercepatkan langkahnya. Ini sudah dilaksanakan sebelum ini namun dipercepatkan. Kalau kita lihat di Eropah, mereka sudah mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk negara Eropah kurang bergantung kepada Rusia untuk sumber tenaga dan sebagainya. Saya kira inilah medan yang akan menjadi perbincangan. Apa caranya? Apa korporat punya tanggungjawab? Apakah tanggungjawab NGO dan kerajaan dan sebagainya akan dibincangkan? Dan yang paling best, apa yang Zul katakan tadi betul, selepas 2 tahun Zul, pertemuan, bermakna ini akan menjadi medan yang menghimpunkan dan juga kita akan mendengar semua suara dalam satu medan, apakah pendirian masing-masing, meskipun ada kalanya kita rasakan kita sudah mengetahui pendirian mereka, namun apakah yang akan hasil itu yang akan dibawa seterusnya, itu akan menjadi persoalan dan juga perbincangan Astro Awani yang akan membuat liputan di sana. Najib, kalau tumpuan media-media barat itu sudah pasti terarah kepada Zelensky yang bakal Presiden Ukraine. Kalau tadi visualnya pada tahun 2020 kita lihat beliau tampil di pentas WEF, tapi tahun ini beliau tampil secara virtual. Saya kira pada hari pertama atau hari kedua WEF dianjurkan dan ahli-ahli politik Ukraine juga akan turun di WEF di Davos itu. Itu cerita yang boleh dikaitkan dengan hal pertanian polisi dan juga geopolitik secara keseluruhan. Tapi platform Davos ini juga menarik untuk kita lihat daripada segi NGO dan juga bagaimanakah topik-topik yang berkaitan dengan kepengupayaan sosial secara keseluruhannya dari segi ekonomi dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pocket-pocket event ini penting dan juga untuk kita lihat kerana inilah sebenarnya masa depan sebenar dalam bidang ekonomi ataupun bidang pertumbuhan ekonomi baharu dan sebagainya. Sebagai seorang editor bisnes, kita mungkinlah curi pengalaman daripada senior-senior dahulu yang ke sana. Tapi bagi Najib sendiri, apa yang dijangkakan ataupun apa yang diharapkan daripada
Najib di Davos nanti? Salah satu perkara yang saya kira amat menarik yang akan berlangsung di sana iaitu forum berkaitan dengan Forum of Young Global Leaders. Ini dianjurkan sejak tahun 2005, diasaskan sendiri oleh pengasasnya Klaus Schwab sendiri. Tahun ini akan ada kembali untuk Forum of Young Global Leaders ini, kita panggil YGL, dan salah seorang wakil ataupun satu-satunya sebenarnya wakil Malaysia yang ada dalam Class of 2002 ini yang merupakan Yeo Kyung Han yang merupakan Executive Director untuk YTL Power Generation. Banyak topik akan dibincangkan dalam konteks pandangan pemimpin-pemimpin muda di bawah usia 40 tahun. Ini amat penting kan inilah masa depan kita sebutkan. Apa yang mereka rasakan? Apa pandangan ahli korporat golongan muda ini rasakan perlu dilaksanakan oleh pemimpin sedia ada pada ketika ini dalam bentuk dasar ke, dalam bentuk mungkin kemahuan politik dan sebagainya untuk masa depan, generasi masa depan itu terjamin dari segi pelbagai aspek yang mereka bincangkan. Mereka akan bincangkan banyak perkara. Sudah pasti soal tenaga, soal kelestarian alam sekitar. Ini memanglah kalau kita dengar macam retorik saja bunyi kan. Cuma bagaimana pelaksanaannya itu, ini yang akan dibincangkan secara spesifik di WEF Davos ini. Contoh-contoh negara lain yang sudah melaksanakan. Bagaimana negara-negara dunia kedua, negara dunia ketiga dan sebagainya boleh laksanakan di peringkat kapasiti negara mereka. Ini semua saya kira akan menjadi satu idea, pertembungan idea yang menarik saya kira. Dan ini yang saya dan juga pasukan yang akan ke Davos, kita akan melihat aspek ini. Bukan sahaja melihat kepada pemimpin yang mungkin sedikit berusia yang akan berada di sana, tapi golongan muda yang akan menghulurkan atau mengeluarkan idea mereka. Apa sebenarnya idea mereka, apa cadangan mereka secara spesifiknya, bagaimana peringkat pelaksanaan itu saya kira antara yang menarik lah. Buat pengetahuan anda semua, juga Niaga Awani tampil dengan wajah ataupun pendekatan yang sangat segar bermula pada minggu ini. Sekiranya sebelum ni anda tengok Niaga Awani setengah jam, tapi sekarang bersiaran sehingga pukul 10 pagi. Jadi Najib, dengan adanya platform seperti WF ini, bagaimana daripada segi pemberitaan dan juga konten kandungan dalam Niaga Awani ini akan memberikan satu input yang lebih segar dan juga mungkin dapat mengherutkan kepada perspektif yang lebih terbuka. Kerana hari ini apabila kita bercerita mengenai aspek ekonomi, kita cerita pasal masa depan Malaysia, kita masih lagi terkongkong dengan isu-isu domestik yang kadang-kala tidak melihat kepada realiti sebenar sektor ekonomi dan juga sektor pertumbuhan baru. Dan platform WF ini adalah platform yang paling signifikan untuk kita melihat bagaimana percambahan idea-idea baru. Pada pandangan Najib bagaimana? Apa yang Najib sini rasakan bahawa ini akan memberikan banyak konten boleh dapat untuk Niaga Awani ini? Betul. Sangat banyak. Cuma biasanya Zul, berapa banyak akses yang kita boleh dapat. Ialah tempat ada pemimpin dunia ni kadang tak semua akses kita boleh dapat. Kita faham juga. Tapi poket-poket yang Zul cakapkan tadi tu ada banyak yang boleh kita bincangkan. Ada banyak yang telah kita susun. Cuma tengah finalize lagi saja. Betul apa yang Zul katakan, dalam Niaga Awani selama 1 jam, banyak topik yang kita bincangkan. Sekecil-kecil daripada MSMEs. Di MKS kita sehinggalah ke sebesar-besar isu ekonomi makro kita bincangkan di dalam Niaga Awani. Inilah yang akan menjadi platform terbaik untuk Astro Awani sendiri mengeluarkan apa yang kami bawakan di Davos. Kerana apa? Kebanyakan topik ini bersifat berat. Bagaimana Niaga Awani sepanjang seminggu ini meringankan topik-topik yang sepatutnya menjadi kepentingan rakyat, tetapi pada rakyat apabila mendengar sahaja, contohlah saya berikan, kalau kita bercakap tentang OPR, ramai yang rasa sukar untuk faham dan sebagainya. Kita mudahkan untuk mereka faham apakah OPR, macam mana kesan mereka dan sebagainya. Itu juga yang kita laksanakan di WEF. InsyaAllah kita akan melihat topik-topik yang besar, yang berat ini, yang sebenarnya ada kesan kepada kita semua ni, orang kebanyakan dan sebagainya, untuk digunakan dalam bahasa yang paling mudah untuk mereka faham, untuk mereka tahu bahawa ini kesan mereka. Kalau mereka menggunakan plastik begitu lama sebagai contoh, ini kesan kepada alam sekitar. Bagaimana di peringkat mereka, individu boleh menjalankan tanggungjawab mereka. Sekecil-kecil ini juga kita akan melihat mungkin penyelesaian melalui platform WEF ini di dalam Niaga Awani. Kadang-kadangnya kalau kita melihat bahawa topik yang besar ini apabila dihidangkan sebelum ini di peringkat antarabangsa lah, mereka ini melihat kepada siapa pemimpin utama dan orang yang hands on itu tidak selalu diketengahkan. Jadi apa yang kita cuba buat kali ini, orang yang hands on, iaitu orang yang dalam industri, dalam NGO yang memang buat kerja dan sebagainya di peringkat bahawan ini yang kita cuba ketengahkan. Dengar cerita mereka, idea mereka, pandangan mereka, penyelesaian mereka sendiri. Najib, mungkin dapat diberitahu sikit sebanyak delegasi Malaysia ke Davos ini. Mungkin apa yang kita dapat jangkakan?
Okey, setakat ini belum ada full list siapa yang akan Okey. pergi ke sana, tapi saya rasa ada beberapa menteri terlibat yang akan ke sana. Saya difahamkan, saya hanya difahamkan mungkin Menteri Kesihatan Khadijah Mardin akan ke sana kerana ini sangat signifikanlah, ini bersesuaian kerana dalam konteks pandemik pada ketika ini sudah pasti ini akan dibincangkan. Saya kira juga akan ada Menteri Perdagangan juga akan ke sana. Sepatutnya lah kalau ikut logiknya, perkara ini adalah soal ekonomi. Tetapi pemimpin perniagaan ada juga ramai. Bukan itu saja Zul, yang paling menariknya Ashraf Awani ini bukan saja pergi bersendiri, kita bawa tetamu kita juga daripada Malaysia ini. Okey. Nanti kan siapa tetamu kita bawakan khusus dari Malaysia untuk kita bincangkan segala topik yang kita buat liputan di Davos nanti. Zul. Tapi akhirnya selepas 2 tahun, saya ingat kali terakhir Davos diadakan, WEF diadakan di Davos, tumpuan masih lagi tertumpu kepada bagaimana Trump itu membawa Amerika Syarikat dan juga cara beliau bercakap, dan itu sangat kontroversi sekali. Akan tetapi pada kali ini, selain daripada isu Ukraine, bagaimana Najib mengatakan tadi bahawa bagaimana ada lagi figura-figura lain seperti Zelensky yang mungkin menjadi tumpuan. Adakah itu akan lebih didominasikan dengan agenda-agenda seperti itu, atau kerana sebelum WEF diadakan di Davos ini, agenda Davos 2022 diadakan secara maya dan sebagainya. So, WEF itu berfungsinya begitu. Apa lagi yang sebenarnya akan mengherut kepada perbincangan dan juga tumpuan di Davos nanti? Saya kira adalah tumpuan figura utama yang akan menjadi tumpuan pastilah negara-negara kuasa besar, Amerika Syarikat, China dan juga Ukraine dan juga Rusia pada kali ini. Saya tidak pasti sama ada Vladimir Putin akan hadir ataupun tidak. Zelensky saya rasa pasti akan hadir, saya kira akan dijemput seperti mana G20 juga dijemput, takkanlah World Economic Forum tak dijemput kan. Itu dalam keadaan semasa. Tetapi saya kira topik berkaitan dengan security tenaga akan jadi keutamaan, topik berkaitan dengan bagaimana penyatuan dan dia punya temanya pun mengangkat penyatuan dalam ini. Bagaimana penyatuan dalam konteks perpecahan ketika ini akan dibincangkan. Ini sangat menarik kerana saya kira topik ini sangat sukar betul. Di mana-mana platform dibincangkan pun memang sukar dibincangkan soal penyatuan. Saya ingin teruja melihat bagaimana WEF mampu membawa topik penyatuan ini dalam WEF nanti. All the best, selamat maju jaya untuk Najib dan juga tim yang akan berlepas ke Davos nanti. Perincian itu akan kami bawakan dalam laporan-laporan kami di minggu-minggu yang mendatang. Itulah Intipati Fokus minggu depan untuk episod kali ini. Jika ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.